Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk berkenaan dengan kemerdekaan. Tajuk kemerdekaan. Kerana tak lama lagi kita akan menyambut 31 Ogos iaitu hari kemerdekaan. Jadi pada kesempatan ini kita lihat berkenaan dengan kemerdekaan. So apakah yang dikatakan kemerdekaan? Kemerdekaan ialah kebebasan atau membebaskan diri daripada penjajahan pada sebuah negara. Di mana Malaysia ini kita tahulah, kerana Malaysia ini pernah dijajah sebanyak orang kata lebih kurang dalam 400 tahun lah penjajahan yang berlaku kepada negara kita Malaysia ataupun dulu dikenali sebagai Tanah Melayu. Yang mana antara penjajahan yang pernah berlaku kepada Tanah Melayu ataupun sebelum itu Melaka, iaitulah pada tahun 1511. Pada tahun 1511 telah berlakunya kejatuhan Melaka daripada Portugis. Kemudian pada tahun 1641 pula Tanah Melayu telah penjatuh pada Belanda. Kemudian pada tahun 1824 kejatuhan Tanah Melayu melalui perjanjian Inggeris Belanda. Maka Tanah Melayu telah jatuh kepada British pula, tuan-tuan. Kemudian hasil daripada kejatuhan kerajaan Tanah Melayu pada masa tersebut, maka kerajaan Tanah Melayu tadi telah membangkitkan kepada semangat-semangat di kalangan orang Islam lah. Kerana penjajah-penjajah ini bukan sahaja menjajah negara Tanah Melayu, tetapi mereka juga akan campur aduk lah. Masuk campur dalam urusan-urusan pentadbiran kerajaan-kerajaan Tanah Melayu. Kemudian mereka juga akan mempengaruhi lah orang-orang Melayu supaya menyokong mereka. Di samping itu mereka juga akan memungut segala hasil mahsul yang terdapat di Tanah Melayu. Maka hasil daripada penjajah tadi, maka lahirlah seperti tokoh-tokoh pejuang untuk pembebasan Tanah Melayu seperti Dosain, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lela dan sebagainya, Mat Kilau dan sebagainya. Itu antara orang yang bangunlah. Dan sampai itu bukan dia ni sebagai pemimpin. Semaknanya berlakunya penjajahan, maknanya akan berlakunya protes ataupun tidak suka di kalangan orang-orang Melayu itu sendiri. Maka hasilnya mereka bangkitlah. Macam tu. Jadi tidak adalah dakwaan menyatakan bahawa bila berlakunya penjajahan terhadap Tanah Melayu ini, maka orang Melayu duduk diam saja. Tak mungkin akan berlaku. Takkan berlaku begitu. Mereka tidak akan duduk diam. Sudah tentu mereka akan bangkit untuk menentang penjajahan terhadap Tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1920-an ataupun pada tahun 1930-an, bangkit pula semangat nasionalisme, kesedaran politik dan pembangunan negara penduduk Tanah Melayu. Macam tu. Kemudian hasilnya bangkit pula terbentuknya Kesatuan Melayu Singapura, KMS, dan juga Kesatuan Melayu Muda. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan orang kata British dan sebagainya, lepas tu pula Jepun pula datang ke Tanah Melayu pada 8 Disember 1941 sehinggalah 15 Februari 1942. Bila berlakunya kedatangan Jepun, maka kehidupan orang-orang Melayu di Tanah Melayu menjadi dalam keadaan sempit, menjadi keadaan sangat sukar dan sebagainya. Kemudian bila Jepun menyerahkanlah pada 1945 hasil daripada pengumuman terhadap Hiroshima dan juga Nagasaki, maka muncul pula Parti Komunis Melaya pula. Lepas satu kan. Jadi bila bangkitnya PKM ataupun Parti Komunis Melaya, maka kehidupan orang Melayu pun semakin teruk, semakin sempit dan sebagainya. Maka akhirnya sudah tentulah makin semangat
orang Melayu bila ditindas sebagainya, akhirnya mereka semangat untuk menentang PKM dan sebagainya. Maka akhirnya berlakulah darurat pada tahun 1948. Bila berlaku darurat, maka British menubuhkan Malayan Union. Tetapi penubuhan Malayan Union ini tidak disetujui daripada orang Melayu. Maka akhirnya orang Melayu bangun untuk memohon kepada British supaya tanah Melayu ini diserahkan sendiri pada orang Melayu, biarlah orang Melayu sendiri, dan juga menguruskan pentadbiran kerajaan tanah Melayu inilah. Maka akhirnya pada 31 Ogos 1975, hasil daripada perjanjian London, tuan-tuan, maka tanah Melayu pun merdeka lah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi kemerdekaan sesuatu negara itu bukan boleh dicapai dengan mudah. Dia perlukan kepada pengorbanan darah, pengorbanan nyawa, pengorbanan orang kata tenaga, semangat dan sebagainya. Kan? Alhamdulillah, tuan-tuan. Walaupun Melayu ni, tanah Melayu ni dijajah oleh beberapa, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, British dan sebagainya. Alhamdulillah, Islam masih lagi subur, Islam masih lagi orang kata cemerlang di bumi tanah Melayu ini. Masjid-masjid, surau-surau, pondok-pondok dan pengajian dan sebagainya masih lagi terpelihara oleh para ulama dan sebagainya. Sehinggalah pada masa sekarang ini, alhamdulillah, Islam masih terus. Cuma yang kita lihat pada takrif ataupun definisi makna kemerdekaan itu yang sebenarnya, kemerdekaan itu bukan hanya sekadar pembebasan daripada penjajah asing juga. Di samping itu kita kena lihat jugalah kemerdekaan ini dengan lebih luas. Makna kemerdekaan ini bukan sahaja pembebasan daripada kata negara-negara asing, tetapi pembebasan juga mestilah pembebasan daripada akal pemikiran kita lah, fikrah kita, sikap kita, akidah kita dan sebagainya. Mestilah akidah yang membawa kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi penyembahan kepada pahaman-pahaman yang selain daripada Islam. Kan? Umair Ar-Rubai pernah ditanya apakah tujuannya mereka datang ke Parsi. Maka Umair bin Rubai menjawab, dia kata, Allahumma ba'asna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, wa min dzikil dunya ila wasiatiha, wa min jawril adyan ila adil Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan hamba daripada penyembahan hamba, daripada penyembahan kepada hamba kepada penyembahan kepada Tuhan hamba, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat, dan daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam, kepada keadilan Islam. Itulah tujuan sebenarnya lah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita lihat kepada skop yang meluas tentang kemerdekaan ini, bukan kemerdekaan ini hanya semata-mata kemerdekaan dari segi lahiriah sahaja. Mestilah kemerdekaan itu, mestilah kemerdekaan bukan sahaja daripada sudut itu, tetapi pemikiran kita, tindakan kita, fahaman kita, akidah kita, mestilah bebas dari pahaman-pahaman yang selain daripada agama Allah, selain daripada Islam. Mestilah membawa kepada menjurus kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi itulah sikit banyak perkongsian yang dapat kita kongsikan berkenaan dengan kemerdekaan ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian berkenaan kemerdekaan ini maka akan melahirkan kan kita generasi yang kita sayang kepada negara kita, kita sayang kepada tanah air kita, kita sayang pada agama kita, dan kita mesti mempertahankan agama kita, mempertahankan negara kita daripada pencerobohan kepada anasir-anasir ataupun pahaman-pahaman yang boleh merosakkan negara kita, boleh merosakkan umat Islam, boleh merosakkan pemuda-pemudi kita,
daripada pahaman-pahaman yang boleh memesongkan mereka daripada ke Islam, daripada akidah yang selain Islam, kepada penyembahan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja dapat dikongsikan pada kali. Mudah-mudahan kita dapat berdoa bersama, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.